Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Fatin Nuri Izzah binti Mohin. Nombor matrik A173679. Saya akan membentangkan projek akhir saya dan saya memilih model edaran semula bagi kursus pengantar pendidikan bersepadu. Okey, yang pertama adalah objektif kajian saya. Objektif yang pertama ialah untuk meninjau penerapan konsep ketuhanan atau ilmu agama untuk jadikan panduan dan landasan dalam kalangan mereka yang berpendidikan tinggi melalui jawatan yang dipegang dan kejayaan yang dimiliki. Okey, objektif saya yang kedua ialah untuk melihat bagaimana sikap kesyukuran itu diaplikasikan dalam perkembangan dan pembangunan kejayaan seorang individu. Objektif saya yang ketiga pula ialah memberikan gambaran bagaimana individu yang berkerjaya mampu untuk menyeimbangkan aspek kerohanian dalam mengejar kejayaan hidup yang sempurna. Okey. Baiklah, model edaran semula. Model edaran semula ini merupakan model pendidikan menurut acuan Malaysia yang dikemukakan pertama kali pada tahun 1984. Edaran semula yang bermaksud kehidupan itu ibarat satu lingkungan yang berputar, bergerak dan maju ke hadapan. Dalam model ini, ia menyediakan jalan yang jelas dan peluang untuk kita kembali kepada kecintaan kepada Tuhan, menerusi penghayatan dan amalan sifat bersyukur. Dalam peranan pendidikan, ia adalah untuk membina kekuatan kerohanian dalam pada masa yang sama adalah untuk pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, iaitu untuk mencapai dua matlamat yang dimaksudkan dalam pendidikan bersepadu. Model edaran semula ini mengandungi elemen yang penting iaitu sifat bersyukur berserta akidah dan kerohanian, dan dengan sendirinya dapat menghapuskan pengaruh negatif yang dihasilkan oleh falsafah liberal, demokratik dan sekular. Untuk justifikasi atas pemilihan model edaran semula, sebagai seorang yang beragama Islam, kita digalakkan untuk mengukuhkan kepercayaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Taala dengan memahami dan mendalami ilmu agama sebaiknya. Ini untuk memperoleh ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Berbantukan ilmu pendidikan yang diterapkan dengan nilai-nilai agama dapat membantu seorang individu itu supaya dapat berfikir dengan kewarasan akal fikiran dalam mengejar yang hak dan meninggalkan yang batil. Penerapan model ini dalam pembelajaran dan amalan kehidupan amat digalakkan untuk memastikan potensi model insan yang dibangunkan memenuhi kesemua kriteria seorang individu yang seimbang dan holistik. Bagi metodologi kajian, ianya merupakan satu kajian lapangan untuk meroka kaedah yang digunakan dalam sebuah penyelidikan. Penyelidikan menggunakan pendekatan kajian kes yang mana merupakan pendekatan yang memaparkan keadaan sebenar responden melalui kehidupan yang sebenar. 4.1 adalah reka bentuk kajian di mana ia menjelaskan bentuk kajian tinjauan. Penyelidikan dalam kajian ini menggunakan kaedah secara kualitatif seperti cara temu bual dan kaedah rujukan. 4.2 iaitu kaedah temu bual, yang mana temu bual dijalankan menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur yang bersifat fleksibel, dan kaedah ini membolehkan responden menghuraikan apa yang difikirkannya kepada penyelidik. 4.3 pula ialah kaedah rujukan, yang mana menggunakan sumber rujukan daripada buku dan artikel yang diperolehi daripada pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek pengantar pendidikan bersepadu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk dapatan kajian dan perbincangan, saya memilih Puan Nurlela binti Hasim iaitu sebagai responden saya. Beliau berumur 52 tahun. Beliau adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah Bandar Banting, Selangor. Beliau memegang jawatan sebagai guru perolongan kurikulum di sekolah menengah Bandar Banting. Beliau mempunyai 4 orang cahaya mata dan seorang cucu. Menurut Puan Nurlela binti Hasim, konsep ketuhanan ini merupakan suatu lambang keagungan dan kebesaran yang merupakan sumber kepada kebahagiaan, kekuatan, keamanan dan juga keselamatan. Oleh itu, konsep ketuhanan ini dijadikan sebagai pegangan dan akidah oleh seorang individu terhadap agamanya. Beliau yang merupakan seorang yang beragama Islam telah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya yang di luar jangkaan dan di luar ilmu pengetahuan manusia. Tambahan lagi, berpandukan kepada agama, manusia itu akan sesat. Oleh itu, beliau menjadikan agama atau konsep ketuhanan ini sebagai asas dan tapak untuk lebih mendalami dan mengerti erti sebuah kehidupan.
Seorang yang bergejaya itu perlu untuk meletakkan agama sebagai landasan mereka, yang mana mereka mengejar kejayaan di samping mengenal makna sebuah kehidupan. Bagi menjelaskan konsep syukur dalam model edaran semula, pada pandangan Puan Nolela yang merupakan seorang guru, beliau merasakan mempunyai murid yang mendengar kata, memberi tumpuan dan sentiasa menyiapkan tugasan yang diberikan merupakan konsep syukur beliau sebagai seorang guru pada permulaan kejayaan beliau sebagai seorang guru. Yang mana lama kelamaan konsep syukur itu telah pun berubah, di mana beliau lebih gemar apabila pelajar yang dia ajar daripada murid kelas hujung, walaupun mereka kurang ilmu pengetahuan, tetapi di akhir proses pembelajaran, pelajar-pelajar tersebut berjaya mendapat sesuatu dan pencapaian mereka begitu membanggakan. Beliau sangat bersyukur kerana ilmu yang diperolehi kemudian disampaikan kepada anak muridnya dengan bantuan Allah SWT dapat memberikan kefahaman kepada mereka bila mana keputusan peperiksaan murid-murid tersebut menunjukkan prestasi yang baik dan cemerlang. Dalam menyeimbangkan aspek kerohanian dalam mengejar kejayaan hidupnya, Puan Nolela bermuhasabah diri ataupun melakukan refleksi diri bila mana beliau memberikan contoh jika suatu isu yang berlaku seperti seorang yang berpangkat ditangkap kerana salah guna kuasa, kemudian orang ramai akan mengatakan tindakan individu tersebut merupakan seorang yang tidak mempunyai pendidikan yang baik. Padahal dengan adanya kesilapan, kita dapat belajar sesuatu umpama sedang bermuhasabah diri. Oleh itu, kita dapat lihat sebenarnya Puan Nolela menyeimbangkan kerohanian melalui muhasabah diri, di mana beliau berkata bahawa musibah yang berlaku kerana Allah SWT sebenarnya sangat sayang akan hamba-Nya, dan beliau yakin bahawa akan ada sesuatu yang lebih baik yang Allah janjikan kepada hamba-Nya pada masa akan datang. Kesimpulannya, secara ringkas, model edaran semula menyediakan jalan yang jelas dan peluang untuk kembali kepada kecintaan kepada Tuhan. Ianya adalah menerusi penghayatan dan amalan sifat bersyukur dapat membentuk seorang individu itu untuk terus menghayati ilmu agama dan konsep ketuhanan. Oleh itu, pentingnya seorang individu di samping mengejar kejayaan di dunia, beliau juga perlu untuk menyeimbangkan kejayaan yang perlu dicapai di akhirat kelak yang bersifat abadi. Kemampuan individu memelihara akhlak dan pegangan agama dalam kehidupan hariannya menjadikan beliau seorang yang sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki dan akan terus mengejar kejayaan dunia dan akhirat berbekalkan kekuatan rohanian yang dimilikinya berbantukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.